Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para pelajar. Okey, kita bertemu lagi dalam kelas sains. Okey, untuk topik hari ini kita sambung uh, mengenai air dan larutan. Itu kan bab yang kelima. Okey, dalam topik ini kita masuk kepada larutan dan keterlarutan. Okey, so di depan kamu ni kan, cikgu buka dua gambar, satu gambar ayak, satu gambar teh air. Kan. Okey, so kita tengok apa beza air di sebelah ayak putih tu dengan teh tu. Yang pertama, air tu air kosong lah, air yang kita tak campur dengan apa-apa. Kemudian di sebelah kanan tu kita ada air teh. Apabila air teh ni maksudnya ayak tu kita campur dah dengan teh tu, uncang teh tu, kemudian dia larut dalam teh tu. Yang kedua, dalam teh juga ada gula. So gula pun kita bila kita campur, kita kacau, dia larut. So beza di antara air yang tulen dengan air yang dah dicampur dengan teh dengan gula tadi. Okay, so kita tak panggil apa teh air ni. Dari segi istilah dia, kalau air tu belah kiri tu air tulen, belah kanan tu kita nak panggil apa? Okay. So, ini dalam topik ni lah kita akan sentuh apa itu larutan dan keterlarutan. So, nak tengok zat terlarut, apa itu pelarut, apa itu larutan, kan? Apa itu ampaian. Kemudian larutan pula ada 3, larutan cair, pekat, larutan tepu. Kemudian faktor yang mempengaruhi keterlarutan, macam mana larutan nak bagi larut, macam mana lambat larut, kemudian apa kepentingan air sebagai pelarut dan pelarut organik lah. Okey, yang tu secara ringkas. Okey, so kita masuk. Okey, so pelarut apa istilah? Okey, pertama kita panggil pelarut. So apa itu pelarut? Pelarut ialah cecair yang melarutkan suatu bahan. So dia boleh melarutkan bahan. Zat terlarut ialah bahan yang larut di dalam cecair itu. Larutan pula adalah campuran, iaitu pelarut tambah dengan zat terlarut. Okay, nak bagi cepat faham, tengok gambar rajah tu. Okay, so pelarut ialah air. Sebab air dia boleh melarutkan. Okay. Gula adalah zat terlarut sebab gula akan masuk dalam pelarut. So bila gula campur dengan ayak, kita kacau dapat ayak gula. So ayak gula itu namanya larutan. So kita berbalik kepada teh ni tadi. Okey. So teh ni tadi ayak tu, kita buat yang teh. Ayak tu ialah pelarut. Okey. Siapa zat terlarut? Zat terlarut ialah teh dengan gula. Okay. Bila kita campur teh dengan gula kacau, maka dia jadi ayak teh. So ayak teh tu namanya larutan. Okay. Okay, kita ambil satu contoh lagi. Ayak Melo. Okay. So ayak Melo, kita buat ayak dulu. Ayak panas tu. So ayak tu ialah pelarut. Kemudian kita masukkan Melo, kita masukkan gula kacau. So Melo dan gula itu adalah zat terlarut. Bila kita kacau dapat ayak Melo adalah larutan. So kena bezakan pelarut, zat terlarut dan larutan. Okey. Betul lah. Okey. So kita masuk jenis larutan. Okey, jenis larutan ada 3, cair, pekat dan tepu. Cair, pekat, tepu. Apa beza dia? Okey, cair ni sedikit zat terlarut dan boleh larutkan banyak lagi. Contoh kita ambil ayak Melo tu, kan? Melo sikit, ayak banyak. So Melo tu tadi Melo cair ataupun bahasa kampung kita panggil cerai. Kan? Melo cerai. Maksud dia ayak tu banyak. Maksudnya kalau nak tambah Melo lagi boleh ke tak? Boleh. Boleh tambah banyak lagi Melo.
So boleh tambah banyak lagi zat terlarut. So dipanggil larutan cair. Okay. Larutan yang kedua, larutan pekat. Pekat ni maksud dia ada banyak zat terlarut. Melo tu banyak. Tapi kita boleh tambah lagi sikit. Maksudnya kalau kita tambah lagi sikit, dia dah pekat dah. Kita masuk lagi sikit, dia masih lagi boleh larut lah. Okay. Tu pekat ataupun bahasa kampung kita panggil kau lah. Kan, melo kau. Ataupun kopi kau. Maksudnya kopi tu banyak, melo tu banyak. Tu pekat. Ada satu lagi jenis larutan dipanggil larutan tepu. Tepu ni maksud dia dah maksimum dah zat terlarut. Maksud dia dah penuh sangat dah zat terlarut tu. Melo tu kalau melo tadi, melo tu dah banyak sangat dah. Dan kalau kita tambah lagi dah tak boleh larut dah. Contoh dah tepu dah, kita masukkan lagi, kita cuba kacau, dah tak boleh dah. Maka lebihan tadi akan jadi mendapat. Ataupun kalau istilah melo tadi kita panggil melo apa? Melo tabuk. Kan, melo tabuk. Kenapa melo tabuk? Sebab dah penuh sangat dah. Kita hanya boleh tabuk saja. Kita kacau lah banyak mana pun, dia masih lagi tak boleh larut dah. Dia ada mendapat. So larutan ni ada cair, dry, ada pekat, ada kau, ada tepu, iaitu apa ya, tabuk tadi. Okay. Ni daripada gambar rajah lah. So cayak ni kamu nampak ayak dia banyak. Ayak ni, cayak ni, ayak ni banyak lah. Okay. Pekat ni nampak dia dah pekat dah. Maksud dia zat terlarut dah banyak. Tapi masih lagi boleh kita tambah lagi lah. Tapi kalau tepu ni dah terlampau banyak dah kita campur. Nampak macam ayak apa dalam bika tu. Kau nampak gula tu ataupun garam tu dah tak boleh larut dah. Sampai ada mendapat. Ni kita panggil mendapat. Lebihan tadi dah tak boleh nak larut. Itu bagi larutan yang tepu. So cayak, pekat dan tepu. Okay, boleh faham kan? Okay. Faktor yang mempengaruhi keterlarutan. Okay, yang ni macam mana larutan tu dia cepat larut ataupun lambat larut bergantung kepada benda-benda ni lah. Okay, yang pertama, suhu. Semakin panas pelarut, semakin cepat zat terlarut akan melarut. Maksud dia, kalau ayak tu ayak yang panas, kita ada dua. Satu ayak panas, satu ayak sejuk. Ayak panas, ayak sejuk. Kita campur gula. Mana yang akan cepat larut? Dalam ayak panas ataupun dengan ayak sejuk? Jadi, ayak panas lah yang akan cepatlah larut. So, suhu makin tinggi, maka larutan pun keterlarutan pun makin cepatlah. Okey. Kemudian kacau. Okey. So kalau kita ambil satu bekas, suhu dia sama, panas, dua-dua panas. Satu kita campur dengan gula. Yang ni pun kita campur dengan gula, satu kita kacau, satu kita biak. Biak dia larut sendiri. So hak mana yang akan larut cepat? Yang kita kacau. Sebab tu bila kita buat ayak, kita kacau. Boleh juga kalau kita tak kacau, tapi dia ambil masa yang lama daripada yang kita kacau. Okay. Kemudian saiz zat terlarut. Semakin kecil saiz zat terlarut ni, semakin cepatlah zat terlarut melarut. Okay, ini senang. Kita ada dua jenis garam di rumah. Dua contoh. Satu kita panggil garam kasak, satu kita panggil garam halus. Garam kasak ni saiz dia lebih besar. Garam halus kita saiz dia lebih kecil. Kalau kita masukkan dalam ayak, hak mana yang akan cepat larut? Yang halus tadi. Sebab dia kecil. Kan? Kemudian isi padu pelarut. Ayak makin banyak, makin cepat dia larut. Ayak sikit, makin susah dia nak larut. Tu simple. Kemudian sifat pelarut dengan sifat terlarut. Yang ni dia bergantunglah sebab bahan yang berbeza, larut pun dengan kadar yang berbeza. Okay. Ingatlah, suhu, kacau, saiz zat terlarut, isi padu pelarut,
sifat pelarut dengan zat pelarut lah. Okey, satu soalan yang selalu jugalah orang dalam soalan tanya, kalau contoh kita ada dah larutan tepu tadi. Apa maksud tepu tadi? Maksud dia dah penuh dah, tak boleh larut dah. Macam mana kita nak larutkan juga? Okay, macam mana kita nak bagi larut juga? Ada dua cara lah. Pertama, sama ada kita tambahlah air. Tambah air ataupun kita panaskan. Dua cara. Kita tambahkan pelarut, tambahkan air, maka dia boleh larut. Yang kedua, kita panaskan air tu. Jadi dia akanlah larut. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Diharapkan para pelajar salin nota ni dan sekejap lagi cikgu akan bagi soalan dan jawab soalan tu. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.